Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat muka surat 130. Tajuk baharu Kitabul Lakhaitu. Ini suatu bab pada menyatakan hukum memungut kanak-kanak yang tercampak, yang terbiar, yang tidak ada siapa memelihara dia. Maknanya agama Islam menitik beratkan perkara-perkara seumpama itu kerana hendak menjaga nasab beragama itu. Dalam arti kata, mereka yang beragama Islam hidup di dunia ini jangan mementingkan diri sendiri. Itu maksud dia. Sehingga hukum meletakkan kalau ada, sebelum ini kita telah mempelajari, kalau ada binatang-binatang yang berkeliaran, harta-harta yang ditinggalkan tanpa bertuan, ataupun barang-barang wang ringgit yang tercicir, harus dipungut, dipelihara, disimpan, dan dalam tempoh yang tertentu hendaklah dimaklumkan, diiklankan supaya mereka yang hilang barang dapat mengambilnya semula. Ini pula kanak-kanak yang terbiar, yang tercicir, yang tidak ada sesiapa yang memelihara dia.
Kalau istilah moden dikatakan anak-anak gelandangan. Bermula memungut akan kanak-kanak yang terbiar tadi menjadi fardu kifayah jika diketahui akan dia lebih daripada seorang yang memungut. Ada hamba-hamba Allah yang memungut, maka yang lain terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Itu yang dinamakan fardu kifayah, yang kadang-kadang orang membahasakan orang lain buat, dia tak payah, biar orang lain buat, sebab dia fardu kifayah. Dan jika tiada, umpamanya di dalam kampung Batu Berendam ini ada kanak-kanak yang terbiar dan tidak ada siapa pun yang sanggup memelihara dia, maka menjadi fardu ain. Kalau tidak ada seorang pun yang merasa bertanggungjawab untuk memelihara, menjaga, maka seluruh penduduk kampung ini akan berdosa. Itu sebabnya kalau ada seorang dua orang yang mengambilnya, memeliharanya, menjaganya, maka yang lain terlepas. Dan wajib disaksikan atas memungutnya. Maknanya kalau adalah anak-anak yang terbiar di kampung ni dan ada yang sudi untuk mengambilnya, maka perlu didatangkan saksi. Tujuan dia bimbang-bimbang, takut dijadikan dia anak yang dipungut tadi, kanak-kanak yang dipungut tadi dijadikan hamba sahaya. Walaupun sekarang tidak ada hamba sahaya, dijadikan sebagai orang yang nak menguruskan rumah dia. Orang gaji itu bukan hamba ya, sebab mereka dibayar gaji. Dan juga disaksikan kalau kanak-kanak tadi ada harta, maka perlu ada saksi supaya harta yang ada bersama kanak-kanak tadi diuruskan dengan cara yang terbaik. Itu sebabnya tuan-tuan datang satu hukum haram memakan harta anak yatim. Allah. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau adalah di masjid, di surau meletakkan tabung anak yatim, maka wang itu tidak boleh digunakan selain daripada pengurusan anak yatim. Kena hati-hati tuan-tuan. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang memakan harta anak yatim perut dia besar, kaki dia kecil, dia berdiri rebah.
Nak berjalan rebah, berdiri rebah, terus kata nak berjalan. Kaki dia kecil, badan dia, perut dia besar. Dan berbau busuk. Allah. Hati-hatilah tuan-tuan. Itu sebabnya selalu saya sebut, ditakdirkanlah berlaku kematian, meninggalkan anak-anak yang kecil, dalam istilah anak yatim. Anak yatim ini mata abuhu au ahaduhuma qabla al-bulugh. Mati bapa dia atau salah seorang daripadanya atau kedua-duanya qabla al-bulugh, sebelum balik. Mati bapa dia ataupun mak dia atau kedua-duanya, meninggalkan anak yang kecil qabla al-bulugh, sebelum balik, maka jangan diusik harta itu apabila mati sahaja si ayah atau si ibu. Cuma harta itu boleh diambil untuk menguruskan jenazah si mati tadi. Nak beli kain kapan ke, nak upah gali kubur ke. Kedua, untuk melangsaikan segala hutang piutang. Kalau si mati ini ada hutang, dalam erti kata yang lain, harta si mati ini hanya boleh digunakan untuk menguruskan jenazah dia, dan kalau ada hutang piutang. Tak boleh diambil wang yang ditinggalkan oleh si mati tadi untuk buat kenduri tahlil. Berdosa tuan-tuan. Sebab harta yang ditinggalkan tadi secara otomatik menjadi harta anak yatim. Allah. Kalau nak buat kenduri, duit yang orang sedekah tadi. Itu sebabnya tuan-tuan, kita tak nak perbetulkan dalam masyarakat kita. Kalau berlaku kematian dalam keluarga tersebut, sedapat mungkin jangan sama sekali ahli keluarga di dalam rumah tersebut itu memasak untuk beri orang makan, untuk bertahlil dan sebagainya. Kalau tidak, jiran-jiran dia, orang ni masakkan nasi, orang ni masakkan lauk, orang ni masakkan sayur. Kalau tidak ada, kalau ada orang nak menderma, serah pada surau, serah pada masjid. Buat tahlil di masjid, buat tahlil di surau. Ini tidak, tuan-tuan. Keluarga si mati yang sibuk-sibuk nak cari ayam, nak cari itu, nak cari ini, nak buat kenduri. Tetapi kalau dia beri makan ahli keluarga dia yang datang daripada jauh, itu tak apa. Itu hukum dah harus, kerana meraihkan kaum kerabat dia. Tetapi kalau sekadar sibuk masak-memasak nak buat tahlil arwah malam tu, tak payah. Kecuali orang lain masak. Ini hukum kata. Sebab apa? Pertama, dibimbangi takut ada duit arwah ni.
Satu. Yang kedua, mereka dalam keadaan bersedih. Apakah kita nak bebankan lagi dengan nak meraihkan orang yang tahlil tadi? Tapi oleh dah menjadi masyarakat, ada satu adat dalam masyarakat, bila tahlil nak beri makan, nak beri itu, nak beri ini. Kalau nak buat juga, masjid buat. Kalau ada orang nak menderma, tak apa, dia sponsor. Malam ni orang ni sponsor, malam ni orang ni sponsor. Atau anak dia. Tapi kalau boleh, jangan buat di rumah. Buat di masjid, itu yang paling afdal. Jadi ingat tuan-tuan, duit si mati ni tadi secara automatik ditinggalkan untuk anak yatim. Haram hukum dia kita gunakan, kecuali untuk pengurusan ataupun ada hutang piutang si mati tadi. Baik. Bermula laqit, iaitu kanak-kanak tadi, termasuk juga orang yang gila, yang dicampakkan dia, yang dibiarkan dia. Tengok tuan-tuan, bukan saja laqit itu kanak-kanak, orang gila pun. Bukan orang buat-buat gila, ada juga orang buat-buat gila. Ini memang gila sungguh. Yang dicampakkan dia ataupun tiada orang yang memeliharakan akan dia. Dan seumpama barang yang apabila ada ia berjalan-jalan dan tiada seseorang pun bersama dengan dia. Kanak-kanak tadi merayau-rayau lah. Orang gila ni tadi merayau-rayau lah dia. Dia bukan nak diri dia jadi gila tuan-tuan, tetapi Allah Ta'ala dah uji. Cuba tuan-tuan tanya, engkau nak ke jadi gila ni? Maknanya siapa yang bertanya, orang yang bertanya itulah gila. Tak ada siapa yang nak jadi gila, tapi oleh kerana Allah Ta'ala uji dia, maka sabar dia. Jadi tuan-tuan, kalau di kampung ni ada orang yang gila, ada kanak-kanak yang terbiar, jangan dibiarkan. Ada mereka yang berautoriti dalam kampung ni bertanggungjawab. Kalau tidak, satu kampung ni berdosa. Jadi kita faham ya, siapa laqit tadi, iaitu termasuk kanak-kanak dan juga orang gila. Dan senyesabit pertahan memungut itu. Maknanya telah ditetapkan hukum berhak memungut. Siapa yang berhak tadi? Orang yang mukallaf. Berhak dia memungut kanak-kanak tadi, berhak dia memungut orang gila tadi, jangan dibiarkan. Siapa dia? Pertama, mukallaf, taklif. Maknanya dah balik ke dah orang ni, mukallaf. Yang merdeka, bukan hamba, yang merdeka. Dia dah taklif, mukallaf, merdeka. Kemudian orang ni Muslim, beragama Islam. Itu sebabnya bertanggungjawab. Itu datang hukum sama ada fardu ain, fardu kifayah. Kemudian adil.
Adil maknanya adalah dia ahli ibadah. Lagi rasyid, lagi cerdik. Maknanya orang yang nak memungut akan kanak-kanak tadi, orang gila tadi, selain daripada adil, apa makna adil? Dia ni adalah ahli ibadah. Dia sembahyang dan ibadah-ibadah yang lain. Dan juga rasyidun. Rasyidun maknanya cerdik. Bukannya sapihun. Sapihun maknanya bodoh. Orang ni cerdik. Dalah cerdik, berakal, merdeka, muslim. Tengok tuan-tuan. Dalam erti kata, semuanya itu lengkap dah ada pada kita. Mukallaf, merdeka, muslim, adil, rasyid, cerdik. Maknanya kalau dibiarkan kanak-kanak ni tadi, tak ada siapa yang nak memungut, tanggunglah dosa. Satu-satu. Baik. Dan jikalau memungut oleh hamba sahaya, dan jikalau mukatib atau mab'ad. Siapa dia mukatib tadi? Orang yang dijanjikan untuk dibebaskan oleh tuannya dengan tiada izin penghulunya, atau ditinggalkan laqid itu daripada tangannya. Maka jika ia ketahui akan memungutnya, dan ditetapkan padanya atau memungut oleh yang lain daripada mukatib dengan izin penghulunya, maka penghulunya yang memungutnya, dan saya itu ganti pada memungutnya. Maknanya kalau yang memungut tadi hamba sahaya ataupun mukatib orang yang telah dijanjikan untuk dibebaskan oleh tuan dia, maka lepas dia pungut itu kena serah kepada tuan dia. Sebab dia hamba sahaya, tak layak, maka serah kepada tuan dia, bos dia. Minta jaga. Jaga siapa? Kanak-kanak yang terbiar tadi, orang gila yang terbiar tadi. Baik. Bersalah-salahan mukatib tiada boleh digantikan daripada penghulu tatkala disuruhkan dia dengan semata-mata memungut, dan tiada jadi penghulunya memungut, melainkan berkata ia, engkau pungut bagiku. Maknanya hamba yang mukatib tadi tak boleh pungut, kecuali tuan dia kata, engkau tolong pungut kanak-kanak tu, bawa balik. Engkau tolong pungut orang gila tu, bawa balik. Aku nak pelihara. Maknanya tuan-tuan, Allah, besar ganjaran pahala di sisi Allah. Kerana apa? Kita menyelamatkan orang-orang yang seumpama ini. Ini yang dikatakan dalam Islam ada sifat at-ta'awun, ada sifat at-tasamuh, sifat tolong menolong, sifat bantu membantu. Cantiknya agama Islam. Islam tidak mahu membiarkan orang yang seagama dengan dia, orang yang sebangsa dengan dia dalam keadaan hidup melarat. Dalam arti kata, kalau adalah orang fakir, ada orang miskin, ada orang kaya, bermakna Allah Ta'ala maha adil.
Allah Ta'ala jadikan orang fakir, Allah Ta'ala jadikan orang miskin, Allah Ta'ala jadikan orang kaya. Maha adil. Oleh itu janganlah yang fakir, yang miskin merungut, mengapalah aku, engkau jadikan aku dalam keadaan fakir. Ada hikmahnya supaya orang kaya berkewajipan mengeluarkan zakat, bantu si fakir ini. Itu sebabnya Nabi kata Allah Ta'ala suka orang kaya yang pemurah, dan Allah Ta'ala cukup benci orang kaya yang bakhil. Itu sebabnya orang kaya ni tuan-tuan mudah untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Kalau dia seorang ahli ibadah, ahli abid yang kaya raya, jalan ke syurga cukup mudah. Kerana banyak dia boleh buat. Dia bantu orang fakir, bantu orang miskin, bantu orang susah. Maka datang hukum orang kaya wajib mengeluarkan zakat. Ini yang saya kata pagi tadi. Apabila mati seseorang, maka datang ibadah sembahyang duduk di ujung kepala. Maka datang ibadah zakat duduk sebelah kanan. Maka datang ibadah puasa duduk sebelah kiri. Maka datang ibadah-ibadah yang lain akan menyelubungi seluruh tubuh dia hingga ke hujung kaki. Tengok tuan-tuan, kalau orang banyak ibadah dia, maka dia tak bimbang apabila malaikat mungkar dan nakir datang. Sembahyang dia akan membantu, zakat dia akan membantu, puasa dia akan membantu, haji umrah dia akan membantu, sedekah dia akan membantu. Tidakkah berbahagia ketika dia berada di alam barzah, alam kubur? Belum lagi fi yaumil mahsyar. Tengok Allah Akbar. Baik. Dan jika dipungut oleh kanak-kanak dan orang yang gila, dan jika dipungut oleh kanak-kanak dan orang yang gila atau orang yang fasik atau yang dihajarkan, yang ditegah atasnya, atau kafir akan yang muslim, wajib ditinggalkan dia oleh hakim, kerana mereka itu, kerana tiada mereka itu ahli bagi memungut. Maknanya engkau tidak ada hak. Engkau nak pungut kanak-kanak ni, engkau nak pungut orang yang gila ni tadi. Siapa dia? Iaitu kanak-kanak. Sebab dia belum balik lagi. Dipungutnya budak tu. Budak tu belum balik, baru umur 10 tahun. Dipungutnya orang gila tu, bawanya balik. Apa nak dia beri makan? Itu dia kata engkau tidak ada hak. Ataupun dibawanya budak tadika yang merayak-rayak tu, mengikut aku balik. Dia nak bantu macam mana? Sebab dia kanak-kanak. Ataupun orang gila. Orang dipungutnya, dia dah gila, dipungutnya si gila tu lagi. Tak jadi apa. Atau orang yang fasik. Fasik ni siapa tuan-tuan? Orang yang mengekalkan dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa kecil. Itu sebabnya orang yang fasik ni nak jadi wali nikah, nak jadi saksi nikah tidak sah. Tetapi inilah zaman mutaakhirin ini, dia
Orang yang fasik ni hidup di dalam keadaan maksiat. Maknanya apa? Beribadah tidak, mayang tidak. Tiba-tiba anak dia nikah, dia nak jadi wali. Tiba-tiba anak dia nikah, dia nak nikahkan anak dia. Tidak akan namakan wali fasik. Wali fasik tidak sah pernikahan dia. Hukum fiqh kata. Waliyadu billah. Ada hamba Allah minta dia nak nikahkan juga anak-anak, dia nak jadi wali. Kita nasihatkan, lebih baiklah untuk anak ni masa depan dia hidup berkeluarga, biarlah dalam mardhatillah. Bapa yang tak semayang, tuan-tuan, bapa yang mengekalkan pakai seluar pendek, dah tua pakai seluar pendek, tidakkah fasik nama tu? Bagaimana hidup dia sentiasa di dalam bergelumang dengan dosa dan maksiat. Tiba-tiba anak dia nikah, dia nak jadi wali, nak jadi saksi. Baik. Itu orang-orang yang fasik. Pun tidak sah memungut kanak-kanak. Atau yang dihajarkan, orang yang ditahan, ditegah, engkau tak boleh buat benda ni. Ataupun orang kafir nak pungut akan orang Muslim, anak orang Islam, tak boleh. Wajib ditinggalkan dia oleh hakim. Maknanya hakim menjatuhkan hukuman, engkau tidak ada hak memungut anak yang terbiar ini, anak orang Islam ini, ataupun orang gila ni, orang Islam yang gila ni. Itu yang dikatakan wajib ditinggalkan oleh hakim. Maknanya hakim, orang yang ada berautoriti, mengatakan engkau tidak ada hak. Engkau tidak ada hak untuk memungut dia. Kerana dia kata tiada mereka itu ahli. Ahli memungut tadi yang di atas tu. Mukallaf, merdeka, muslim, adil, cerdik, awak ni berhak. Itu sebabnya tuan-tuan, alangkah malangnya kalau ada anak orang-orang Islam diserahkan kepada yang non-Muslim. Allah. Anak non-Muslim kita ambil, tak ada masalah. Baik. Dan jika berebut-rebut dua orang atas memungutnya, berebut-rebut, si A pun tak, si B pun tak. Dan jika berebut-rebut dua orang atas memungutnya, maka dijadikan oleh hakim pada orang yang ia tilik akan dia daripada keduanya. Maka hakim berhak untuk menilik siapa yang lebih layak. Kalau ada dalam kampung ni dua orang, dia kata aku tak pungut budak ni, datang seorang lagi, aku tak juga pungut ni. Yang orang gila tadi tak nak pungut. Tak nak pungut orang gila. Tapi dalam erti kata wajib. Maknanya pungut dia letak, dalam erti kata beri dia makan, letak di tempat yang sepatutnya. Bukan dibiarkan dia dalam keadaan kelaparan, kehausan. Itu maksudnya. Kalau tuan-tuan orang gila bawa balik boleh memudaratkan keluarga tuan-tuan, itu maknanya ambil sesuatu bukan pada tempat yang sebenarnya. Baik.
Jika berebut dua orang atas memungutnya dijadikan oleh hakim, diputuskan oleh hakim pada orang yang ia hakim lihat akan dia daripada keduanya atau lain daripada keduanya, ya, atau lain daripada keduanya, hakim kata dua-dua ni tak layak, kena cari orang lain. Dan jikalau terdahulu oleh seseorang, dan jikalau terdahulu oleh seseorang, daripada dua orang ni ada yang si A dapat dulu, tu maksudnya, maka dipungutnya, kemudian ditegahkan yang satunya daripada berebut-rebut akan dia. Maknanya siapa yang dulu tadi. Itu sebabnya hakim ataupun orang yang berautoriti di dalam kampung tu berhak memutuskan antara dua orang yang berebut tadi. Dan jika memungut kedua-duanya bersamaan, orang yang memungut tu dua-dua sama-sama jumpa. Dia jumpa budak ni, sama-sama jumpa. Dia jumpa orang gila ni, sama-sama jumpa. Nak buat macam mana? Dan kedua-keduanya itu adalah ahli memeliharanya. Maknanya layak, kedua-dua itu layak untuk memelihara kanak-kanak ni tadi. Termasuk memelihara akan hartanya. Dua-dua ni layak. Dua-dua Muslim, dua-dua mukallaf, dua-dua adil, dua-dua cerdik. Maka hakim hendaklah mendahulukan yang kaya atas yang fakir. Tengok. Daripada dua orang tadi, maka orang yang berautoriti di dalam kampung tu, ketua kampung ke, tok pulu ke, qadhi ke, ataupun hakim ke, maka tolong tilik daripada dua orang tadi. Maka hendaklah dipilih siapa yang kaya, yang lebih kaya daripada dua orang ni. Maka hendaklah diberikan, didahulukan orang yang kaya atas yang fakir. Satu. Yang kedua, orang yang adil atas yang mastur adalahnya. Antara dua nanti tengok adil. Apa maksud adil tadi saya dah beritahu. Orang yang ahli ibadah dengan seorang ni sama-sama. Yang seorang ni memang rajin ke surau, ke masjid, sembahyang berjamaah. Yang seorang ni dalam keadaan mastur, jarang-jarang. Itu maksudnya. Maka hakim kata antara dua orang ni adilnya, pilih siapa yang lebih dari segi ibadahnya. Yang seorang ni masturun, jarang-jarang. Maka pilihlah yang baik tadi. Kalau ada macam tu. Maka jika bersamaan kedua-duanya pada sifat yang diiktibarkan, dua-dua kaya, dua-dua ahli masjid, Allahu Akbar. Maknanya orang betul berendam ni baik-baik berlaku. Dua-dua kaya, berebut hendak. Budak yang terbiar tadi seorang aja. Yang orang gila tadi seorang aja. Kalau ada dua, engkau ambil seorang, aku ambil seorang. Ini seorang aja. Yang berebut tu dua-dua orang kaya, dua-dua orang adil, ahli ibadah. Maka Islam kata hendaklah dibuangkan undi antara keduanya. Tengok dalam Islam ada undi, tuan-tuan. Maknanya bila dicabut undi, tiba-tiba si A dapat, maka si B jangan marah. Bila diundi itu adil.
Kecualilah orang yang yang membuat undi tadi dipesan kepada si A. Kertas undi ni ada satu besar, satu kecil. Engkau ambil yang besar ya. Itu maknanya bohong. Maknanya cengkelat orang yang itu. Maknanya orang tu tidak adil lah, tidak amanah. Mana mesti sama kertas undi tu. Sama gulung dia. Lepas letak. Cabutlah. Maka Islam kata boleh undi. Maka sah. Itu sebabnya dalam Islam penyelesaiannya ada, wa amruhum syura bainahum. Hendaklah kamu bermusyawarah di antara kamu. Dan apa sahaja tuan-tuan. Nak melantik siapa? Nak lantik ketua kampung, contoh. Ada dua-dua yang hebat. Akhlaknya dua-dua ni pun bagus. Ahli ibadah, kaya raya, pemurah, semua sifatnya bersamaan antara satu sama lain, dua-dua orang. Maka orang kampung pening nak memilih mana satu yang paling layak. Mahu tak mahu, buanglah undi. Bila sama undi, sama undi, si A dapat 10, si B dapat 10, buang lagi sehingga ada perbezaan walaupun satu undi. Ini siapa kata tuan-tuan? Islam. Dalam berita kata Islam adalah agama yang adil. Cuma kita je tidak pandai meletakkan adil. Kita selalu bercakap orang nak berpoligami. Selalu kita kata engkau nak berpoligami mestilah adil. Tapi bukan semua perkara mesti adil tuan-tuan. Kalau bab nafkah, giliran ia kena adil. Tetapi bab kasih sayang tak boleh adil. Rasulullah kata itu adalah naluri, tak boleh berlaku adil. Tuan-tuan, kalau tanya isteri tua dengan isteri muda mana sayang? Dua-dua saya sayang, Ustaz. Bohong. Tentu yang muda dia lebih sayang. Orang perempuan marah. Mentang-mentang kau muda. Sebab ini naluri. Sifat dalaman memang tak boleh nak ditunjuk-tunjuk. Rasulullah kata, yang lain segi giliran ke segi nafkah kau boleh berlaku adil, tetapi dalam sifat kasih sayang tidak boleh berlaku adil. Tetapi Rasulullah antara isterinya, bagaimana Rasulullah berlaku adil dalam kasih sayang kepada isterinya selain daripada giliran bermalam, giliran nafkah? Tengok, Rasulullah yang ini dibelikan gelang, isteri yang ini dibelikan gelang, isteri yang ini dibelikan gelang. Pada suatu ketika semua isteri Rasulullah berada dan Rasulullah pun ada ketika itu. Maka isteri yang pertama kata, tengok Rasulullah sayang aku, dibelikan gelang. Kemudian isteri yang kedua pula, Rasulullah sayang juga pada aku, tengok ada gelang. Datang isteri yang ketiga, Rasulullah sayang juga pada aku, ni ada gelang. Maknanya Rasulullah tak beritahu, aku belikan gelang untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ni kita tidak. Beli juga gelang. Kumpul isteri, 4 isteri. Tengok abang-abang kita ni, dia kata suami-suami kita ni bagus ya. Adil dia.
Dia berinya kita gelang. Yang tua pun yang muda lah tunjuk. Tengok dia belikan kita gelang. Tengok besar gelang. Dia besar daripada rantai beruk lagi. Tengok pula sampai isi yang keempat yang tua sekali. Tengok dia beli juga. Tengok gelang plastik. Adil. Tengok tuan-tuan. Rasulullah tahu. Sampai isteri dia terkejut. Masa bila Rasulullah beri? Tengok. Keadilan Rasulullah. Kata tuan kalau boleh macam tu, tak apa. Kalau boleh. Kalau tak boleh, jangan menyusahkan. Baik. Sedikit lagi. Dan jika dapat orang negeri akan lakit pada negeri atau pada dusun, pada kampung. Jika didapati orang negeri, orang dalam negeri itu akan lakit tadi, anak yang terbiar atau orang yang gila, atau dijumpa pada dusun di kampung, maka tiada harus, tidak boleh baginya memindahkan dia kepada badiah. Maknanya kalaulah dia daripada satu negeri ini, pindahkan. Jangan dibawa dia ke badiah. Badiah ni maknanya tempat yang lebih teruk lagi. Badui. Maknanya biar bagimu senang. Kalau jumpa dekat kampung ni, bawa dia duduk di bandar. Contohnya, bukan menyusahkan dia lagi. Itu dalam erti kata. Dan harus baginya memindahkan daripada negeri yang didapatkan akan dia kepada negeri yang lain dengan syarat ada berhubung perkhabaran. Maknanya boleh jumpa budak ni dekat Melaka, jumpa orang gila ni merayau-rayau dekat Melaka, dibawa dia ke Negeri Sembilan. Boleh ke tidak? Hukum kata harus. Tetapi dia letakkan budak ni di Negeri Sembilan, dia letakkan orang gila ni di Negeri Sembilan, harus macam mana? Mesti ada berhubung, bertanya perkhabaran. Jangan kau letak aja dia sana, lepas tu kau biarkan. Itu tak boleh. Berhubung, sebulan sekali, berhubung tanya apa khabar, nak seronok duduk kat sini. Itu maknanya harus dipindahkan daripada Melaka, letak ke negeri sebelah. Boleh. Dengan syarat berhubung perkhabaran dan aman dalam perjalanan. Maknanya nak hantar dia ke Negeri Sembilan itu dalam keadaan aman. Tidak ada yang menghalang. Baik, sikit lagi. Dan jika tiada, niscaya tertergah. Maknanya apa makna jika tiada? Mana kau hantar tu berhubung pun tidak, bertanya khabar pun tidak, bahkan dalam keadaan nak pergi hantar dia tu tak keadaan tidak selamat, tidak mengizinkan, maka tertegah ia. Dan jikalau kurang daripada masafah, maknanya jarak yang pendek sekalipun. Contoh, kata tak usahlah nak pindahkan Negeri Sembilan. Daripada Batu Berendam ini nak pindahkan ke mana yang dekat? Melaka Tengah, ke Alor Gajah. Kalau kau nak pindahkan budak ni ke Alor Gajah, nak letakkan budak ni atau orang gila yang kau pungut tadi dekat Alor Gajah, kalau sekadar kau biarkan dia, tidak menghubung dengan dia, ataupun dalam perjalanan tidak aman, maka Islam kata jangan kau buat macam tu. Itu sebabnya tuan-tuan, amat malang
mengapa dan kenapa si anak sanggup menghantar mak ayah dia ke tempat-tempat tertentu. Yang lebih malang lagi, dia letak di situ, langsung dia tidak berhubung. Waliyahzubillah. Ini yang berlaku zaman mutaakhirin. Sanggup menghantar mak ayah dia. Itu sebabnya bidalan orang tua-tua. Seorang ayah, seorang ibu sanggup memelihara 10 orang anak, bahkan lebih daripada itu. Tetapi 10 orang anak belum tentu boleh memelihara mak ayah dia. Mak ayah dia ni dibuat macam bola. Semasa mak ayah itu, masa mak ayah tu kaya raya, ada harta, mak ayah ni ibarat bola rugby. Tengok bola rugby. Tendang sana berebut orang. Orang ni kepit pun, orang ni berebut, nak rebut juga. Macam bola rugby. Bila mak ayah dia ada harta. Bila dah habis harta mak ayah, dia buatnya macam bola keranjang. Macam mana bola keranjang? Lambung. Orang anak yang tua lambung pada anak nombor 2. Anak nombor 2 lambung pada anak nombor 3. Anak yang nombor 10 dah tak ada sempat nak lambungnya rumah pemajikan. Tengok tuan-tuan. Kesian. Itu sebabnya tuan-tuan, cuba pergi ke rumah-rumah orang tua. Saya masa berkhidmat dulu rajin bawa budak sekolah. Saya kata, kau duduk, saya bawa sampai sebuah bas. Kau duduk semini daripada pagi sampai petang. Kau anggap, anak-anak anggap ini sebagai mak ayah. Nak buat macam mana? Ustaz, suapkan makanan dia, suapkan ketika dia nak minum, kemaskan tempat tidur. Ya Allah, tuan-tuan, di saat nak balik sebelah petang lepas asar balik, menangis yang tua-tua tu. Nak, dia kata, datang lagi lah nak, dia kata, mak rindu, ayah rindu, dengan kasih sayang. Kesian tuan-tuan. Anak-anak murid saya bawa, suapkan makanan. Kalau yang makan bubur tu, tolong suapkan. Lipatkan pakaian dia, kemaskan tempat tidur dia, tolong mandikan. Lepas asar, bas pun datang, budak ni nak balik, budak pun menangis, orang tua tu pun menangis, merayu dia, datang lagi anak, dia kata, Allah. Apa lagi tuan-tuan kalau itu mak bapak kita. Janganlah ketika mereka senang diibarat seperti bola rugby. Bila mereka susah dah habis harta, dijadikan seperti bola keranjang. Orang ni lambung, orang ni lambung, orang ni lambung. Waliyahzubillah. Jadi tuan-tuan cukuplah setakat tu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.